Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mari kita mulakan episod terapi Al-Quran yang ke-22 kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua pelayar-pelayar yang menonton dari Facebook ataupun YouTube, TikTok TV. Saya doakan anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tercinta dan juga kepada semua wanita-wanita dan sahabat-sahabat yang dilanda ujian Allah Subhanahu Wa Taala, tetapkan hati, tetapkan iman, tetapkan takwa anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa tidak ada apa-apa kat dunia ni yang menghancurkan kita tanpa izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setiap ujian yang Allah berikan kepada kita ada fungsinya untuk kebaikan kita supaya kita kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan yang terbaik. Ingat kisah Furai'ah sebelum ni saya ceritakan. Furai'ah radhiyallahu anha hidup miskin dengan adiknya, jadi anak yatim piatu sehingga tidak ada duit untuk makan. Namun ketika adiknya Abu Sa'id radhiyallahu anhu lapar, Furai'ah radhiyallahu anha suruh adik dia jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk minta bantuan. Kemudian ketika Abu Sa'id radhiyallahu anha sampai ke Masjid Nabawi mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan tambah nikmatnya, dan siapa yang ingin meminta kekayaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan memberikan kekayaan kepada mereka. Kemudian Abu Sa'id radhiyallahu anhu tak jadi minta apa-apa, balik ke rumah jumpa kakak dia Furai'ah bin Malik radhiyallahu anha, bagi tahu apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di Masjid Nabawi. Kemudian mereka berusaha bersungguh-sungguh tanpa meminta-minta pada orang lain, sehingga kan orang yang di sekelilingnya melihat keadaan mereka tu memberi infak, memberi sedekah kepada mereka, memberikan zakat, sehingga mereka jadi kaya raya yang luar biasa. Seperti itulah kita, apabila diuji Allah Subhanahu Wa Taala, jangan
Jangan pandang buruk pada takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti beriman dengan qadar Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mahukan syurga untuk hamba-hambanya. Tanpa membuang masa, pada hari ini saya akan menceritakan kebaikan-kebaikan apabila kita mendengar bacaan Al-Quran di waktu lapang. Soalan ni ramai yang tanya. Terutamanya ibu-ibu yang berkerjaya, yang sibuk dengan urusan seharian di tempat kerja, di rumah, online, offline. Okay? Dekat rumah jangan cakap lah, masak, jaga anak, nak jaga diri sendiri lagi. Kadang-kadang diri sendiri memang terabai sehingga kan tak dapat rasa apa-apa, rasa enam. Tak dapat nak feel diri sendiri sebab sibuk menguruskan orang lain. Tak sempat nak masuk kelas pun tak sempat. Jadi ibu-ibu ni rasa sangat sedih. Sangat sedih. Soalan ni soalan yang banyak saya dapat daripada grup Soul Fitness for Women. Ustazah, kalau saya tak dengar bacaan Al-Quran, adakah saya tidak memprioritikan Al-Quran? Soalan dia macam tu. Sahabat-sahabat wanita yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan tanggungjawab seorang manusia ni, tak kisah apa sahaja jawatan yang kita pegang, sama ada jawatan itu dipandang mulia di dunia ataupun tidak dipandang langsung, okey, seperti hamba, pekerja bawahan. Tapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala, yang masuk syurga itu bukan lelaki, bukan perempuan. Bukan ketua, bukannya hamba, bukan yang kaya, bukan yang miskin. Yang masuk syurga itu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk menjadikan kehidupan kita ini bermakna, maksudnya melalui apa saja ujian dengan sabar dan tenang, ketenangan itu hanya boleh kita dapat apabila kita selalu mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah bermaksud duduk atas tikar sejadah semata-mata, bukan. Taklah bermaksud kita ni tak belajar duduk dalam kelas berjam-jam, tidak. Apabila hati kita niat melakukan sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, itu sudah dikira ibadah. Menjaga anak, niat kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Namun takkan dalam masa 24 jam kita tak ada masa sikit pun untuk Quran. Sedangkan kita ada masa untuk Facebook, scroll, update status. Takkan kita tak ada masa untuk Quran? Kita ada masa untuk baca gosip, kita ada masa untuk bergosip, kita ada masa untuk cakap melalut-lalut. Takkan kita tidak ada masa untuk Quran? Jadi tanggungjawab kita sebagai wanita yang ingin berubah, berhijrah kepada dalam keadaan yang huru-hara, berkecamuk kepada seorang wanita yang lebih tenang, maka kita perlu korbankan masa-masa yang digunakan untuk benda yang merepek-repek ni kepada Al-Quran. Mendengar ayat Al-Quran, mendengar tafsir Al-Quran, dengar ulama'-ulama', mendekati para ulama', join kelas walaupun sekejap. Waktu anak dah tidur tu, sambil tidurkan anak, sambil susukan anak, dengar ayat Al-Quran. Maka apabila kita selalu mendengar ayat Al-Quran, ketika kita berada di dalam waktu yang lapang, waktu yang free time, we use our free time to listen to the Quran recitation, actually dia akan menambahkan kemahiran untuk kita membaca Al-Quran dengan baik. Jangan pandang rendah orang yang selalu mendengar ayat Al-Quran. Percayalah, orang yang selalu gunakan masa lapang untuk dengar ayat Al-Quran, bacaan Al-Quran dia semakin baik dan semakin cepat progres dia berbanding dengan orang yang menggunakan masa lapang untuk tidak mendengar Al-Quran, hanya attend kelas untuk baca Al-Quran. Progres dia perlahan. Progres dia sangat perlahan. Jadi kepada sahabat-sahabat, wanita ataupun lelaki, marilah sama-sama menggunakan masa lapang kita untuk selalu mendengar bacaan Al-Quran. Okey, mendengar bacaan Al-Quran. Syaitan dia sangat takut dengan ayat Al-Quran. Dia sangat takut dengan kalamullah. Kerana ayat Al-Quran yang kita dengar tu boleh menjauhkan syaitan daripada diri kita. Mungkin hari ni tak nampak. Tak adalah jadi dalam masa satu hari. Dia akan jadi dalam masa beberapa, dalam tempoh yang lama. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, Allah campakkan hidayah. Allah campakkan kita cinta kepada Al-Quran. Allah campakkan rasa ketenangan di hati sekeliling orang. Mungkin kita tak terkesan, tapi anak kita yang duduk sekeliling kita terkesan dengan ayat Al-Quran. Suami terkesan dengan ayat Al-Quran kita selalu dengar bila kita ada masa lapang. Okay, so mendengar ayat Al-Quran semasa lapang itu bukan satu perkara yang sia-sia, malah ia adalah satu aktiviti yang membantu kita dan seluruh isi keluarga kita yang mendengar, yang dengar ayat Al-Quran tu, termasuk syaitanir rajim. Okay, syaitan lari jauh-jauh. Orang yang mempunyai hati yang baik akan terbuka untuk menjadi orang yang baik, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadikan kita seorang wanita, ibu, sahabat, kawan-kawan, anak yang semakin solehah insya-Allah. Tanpa membuang masa, hari ini mari kita pergi kepada episod yang pertama, iaitu tarbiyah tajwid. Hari ini kita akan belajar mad lazim
harfi muthaqqal. Sebelum ni kita dah tengok mad lazim kalimi muthaqqal, mad lazim kalimi mukhaffaf. Muthaqqal maksudnya berat, mukhaffaf maksudnya ringan. Okey, kenapa yang sebelum ni kalimi? Sebab tu kalimah, perkataan apa yang apakah keadaan yang menyebabkan perkataan itu bunyinya berat? Sekarang ni kita nak tengok lebih spesifik, apakah yang menyebabkan huruf itu bunyinya berat. So sekarang ni ingat, kita fokus dekat perkataan, tidak, kita fokus pada apa? Huruf. Okey, mari kita lihat. Ada 5 formula yang anda perlu ingat. Setiap kali saya mengajar topik ni, dalam hati saya ni rasa rindu sangat dengan Syekhah saya, Syekhah Wafak. Syekhah, untuk pengetahuan sahabat-sahabat, ketika saya mula-mula mahu mendekati Al-Quran, saya memberitahu seorang sahabat saya, Sister Joanne Pare. She's a convert. Lepas tu saya bagi tahu saya ada buat modul untuk bantu anak-anak hyperactive dengan slow learners meningkatkan keupayaan mendengar ayat Al-Quran dan membantu mereka membaca Al-Quran dengan mudah tanpa rasa takut. Kemudian Sister Joanne kenalkan saya dengan Syekhah Wafak. Ketika itu subhanallah, saya rasa sangat terharu sebab Syekhah Wafak sudi mengajar saya, bimbing saya jadi advisor untuk program Brain Gym Tajwid, walaupun saya ni bukanlah orang yang baik-baik ketika itu. Namun bila kita tak pandang rendah dekat orang, subhanallah, kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita mahu menjadi orang yang semakin baik. Itulah dia permulaannya, menjadi anak murid kepada Syekhah saya. Dan saya ada cita-cita satu hari nanti bila diberi peluang, saya ingin meneruskan pengajian dan juga menjadi sama macam Syekhah saya yang mempunyai misi untuk membantu wanita-wanita supaya dekat dengan Al-Quran dan tenang dan belajar mendisiplinkan diri melalui phonetics and phonology in Quran, iaitu tajwid, insyaAllah. Okey, tanpa membuang masa, mari kita terus kepada topik kita pada hari ini, iaitu mad lazim harfi muthaqqal. Mad lazim harfi muthaqqal, bunyi huruf yang berat. Yang pertama, eja setiap huruf. Yang kedua, cari huruf dumbbell. Nanti kita akan tengok. Yang ketiga, tulis harakat. Yang keempat, kenal pasti hukum tajwid di dalam setiap huruf. Yang kelima, kita label setiap huruf yang mana ringan, yang mana berat. Dan persoalan dia, apakah yang menentukan huruf itu berat atau ringan? Mari kita tengok. Yang pertama, eja setiap huruf. Setiap huruf yang ada di dalam, contohnya yang kita selalu baca, alif, lam, mim. Okay, huruf-huruf yang macam tu. Kita kena eja dulu. Tengok huruf alif, ada tak maddiyah, alif, mama waw atau mama ya? Tak ada. Maksudnya tidak ada harakat. Tengok pada mad tabi'i. Ha, ya, ha, ta dengan ra. Ada tak? Ada mad tabi'i. Maka kena bagi berapa harakat? 2 harakat. Okey, yang ni yang paling penting. Saya nak anda fokus pada dumbbell letter. Huruf dumbbell letter ni ada 3 huruf. Dan dia, huruf maddiyah ini dikepit oleh huruf biasa, huruf hijaiyah. Qaf, alifa. Qaf, nampak tak? Ada alif, mama alif tengah-tengah. Okey. Kita panggil dia huruf dumbbell. Huruf dumbbell ni maksudnya huruf maddiyah ada kat tengah-tengah dikepit oleh 2 huruf yang bukan huruf maddiyah. Tengok, kaf. Nampak alif maddiyah di tengah-tengah, kaf dengan fa. Sin. Ya maddiyah ada di tengah-tengah antara sin dan nun. Ain. Ya maddiyah ada di tengah-tengah. Sad. Alif maddiyah mama alif ada di tengah-tengah. Lam. Alif maddiyah ada di antara lam dengan mim. Mim. Mama ya ada di tengah-tengah antara mim yang pertama dengan mim yang ketiga. Nun. Okey. Mama waw ada di antara nun yang pertama dan nun yang ketiga. Nun yang huruf yang ketiga, iaitu nun yang kedua lah. Okey. So, mari kita tengok. Ini eja huruf. Okey, sekarang kita tengok. Saya akan bagi alif, lam, mim, sad. Soalan ramai orang tanya. Topik ni kena dengar betul-betul sebab ramai orang confuse dengan topik ni. Dia tak tahu macam mana nak tentukan huruf yang berat. Ada orang, dia dah jumpa huruf yang berat, dia ingat semua huruf dan alif huruf berat, lam huruf berat, mim huruf berat, sad huruf berat. Okey, mari kita lihat. Dalam ni ada huruf berat dan ada huruf ringan. Okey.
Mula-mula kita eja alif, lam, mim, sad. Nampak tak? Huruf yang ada maddiyah di tengah-tengah semuanya adalah huruf yang ada ombak mat di atas dia. Tengok. Alif, ada tak huruf maddiyah? Tak ada. Lam. Okey, ada mama alif tengah-tengah. Okey, nampak tak dekat alif tu ada ombak mat. Mim. Mama ya tengah-tengah, nampak ada atas mim pun ada ombak mat. Sad. Atas alif, atas sad ada ombak mat. Okey. Okey. Bila nampak ombak mat, kita kena baca berapa harakat? 6 harakat. Okey, kita eja dulu huruf. Alif, lam, fa, lam, alif, mim, mim, ya, mim, sad, alif, dal. Teruskan. Selepas eja setiap huruf, kita tentukan yang mana huruf dumbbell. Lam, mim dan sad. Teruskan. Kita dah tentukan huruf dumbbell. Huruf dumbbell kena baca berapa harakat? 6 harakat. So lam kena baca lam, mim, sad. Ayuh, teruskan. Lepas tu kita kenal pasti hukum tajwid. Antara fa dengan lam ada tak hukum tajwid? Tidak ada. Antara mim, lam tu, mim dengan mim, ada tak hukum tajwid? Ada. Apa hukum tajwid dia? Idgham syafawi. Apabila mim berjumpa dengan mim, mim yang pertama tidak ada simbol, mim yang kedua ada syaddah. Okey, dengar dulu Kalau yang mana yang kata saya tak boleh kenal pasti, okay, dia akan makan masa. Tak boleh kenal pasti terus direct. Kena mahir hukum tajwid sebelum-sebelum ni. Nun sakinah, mim sakinah, baru kita boleh nak buat aktiviti ni dengan betul. Siapa yang tak faham, siapa yang rasa susah sebab tak kuasai hukum-hukum tajwid sebelum ni, jangan risau, dengar je dulu. Okey, dengar je dulu. Okey, lam, mim. Nampak tak mim dengan sad? Bila mim bertemu dengan sad, maksudnya mim tu ada tanda sukun. Bunyi mim yang jelas. Lam. Bila mim musyaddadah, ada mim musyaddadah berapa harakat? 2 harakat dan sedikit lebih. Alif, lam, mim. Nampak? Kena panjang tak? Mim tu panjang. Kat mana panjang? Mim. Panjang. Kenapa? Sebab dia ada idgham syafawi. Idgham syafawi maksudnya ada mim musyaddadah. Bila mim, huruf hidung menghasilkan bunyi dengung. Bila ada syaddah, maka dia akan menghasilkan bunyi dengung yang tahap paling tinggi. So, bibir atas, bibir bawah rapat dan bagi berapa harakat? 2 harakat dan sedikit lebih. Kemudian, tengok pada perkataan mim dengan so. Mim, so. Im, so. Im, so. Bunyi mim yang jelas. Bila bunyi yang jelas, kita panggil apa? Mim dengan sad, izhar syafawi. Izhar syafawi. Mim, so. Mim, so. Im, so. Im, so. Mim yang jelas. Okay. Alif, lam, mim, sad. Tengok dekat dal, hujung tu, dal huruf qalqalah. Maka kena bagi qalqalah besar. Maksudnya the big bouncing sound. Bunyi qalqalah yang melantun besar. Sad. Ayuh. Okey. Ada tak idgham? Ada tak idgham yang ada mim musyaddadah? Ada. Maka dekat sini, lam huruf yang berat. Sebab apa? Kita tak berhenti lam. Tak, bunyi mim yang jelas. Bukan. Kita berhenti lam. Itu yang menyebabkan dia jadi bunyi yang berat. Huruf tu jadi berat. Macam mana pula dengan huruf mim? Mim, so. Dia tak ada panjang, tak ada aksen. Mim. Beza tak? Lam, mim, so. Okey, lam huruf berat, mim huruf ringan. Dan sad huruf ringan sebab dia tak ada idgham. Sad. Tak berat ringan. Jadi lam kita panggil mad lazim kalimi muthaqqal. Mim dengan sad kita panggil mad lazim kalimi mad lazim harfi. Lam adalah mad lazim harfi muthaqqal, huruf yang berat. Mim dan sad adalah mad lazim harfi mukhaffaf, bunyi yang ringan. Bunyi yang ringan Ustazah tak nak sentuh hari ni, nanti confuse. Sebab dalam satu masa belajar 2 formula, takut confuse. Nanti
di kelas yang akan datang pada hari Selasa, kita akan tengok perbezaan antara mad lazim kalimi muthaqqal dan mad lazim kalimi mukhaffaf. Dan ingat, mad lazim harfi kalimi, mad lazim harfi muthaqqal ni, yang bunyi huruf yang berat ni jadi apabila adanya idgham syafawi ataupun idgham ma'al gunnah. Okey, teruskan. Okey, sekarang kita tengok pada huruf ni. Kita tengok pada huruf ni. Alif, lam, mim. Alif, ada mad wave tak? Ada ombak mad tak? Tengah-tengah dia tak ada. Lam, ada. Alif madiyah dekat tengah-tengah, lam di antara lam dengan mim. So, ini adalah, adakah ini huruf dumbbell? Ya, sebab alif madiyah duduk tengah-tengah. Mim, ya, mim. Ada tak huruf madiyah? Ada. Kat mana? Ya. Ya duduk di tengah-tengah antara dua mim. So, bila ada huruf madiyah di tengah-tengah huruf yang selain daripada huruf madiyah, maka kita panggil huruf dumbbell. Atas huruf dumbbell selalunya ada ombak mad. So, kita tengok. Fa dengan lam, ada hukum tajwid tak? Tak ada. So, alif, tak ada panjang-panjang Alif, fa yang jelas. Mim dengan mim, ada hukum tajwid? Ada. Mim bertemu dengan mim, maka akan terhasilnya idgham syafawi. Maka mim syaddah, kita kena baca 2 harakat dan sedikit lebih. Alif, lam, mim. Mim yang terakhir tu ada hukum tajwid tak? Ada. Ada ke tak? Tak ada. Mim tu bunyi mim yang jelas lah. Im. Okay. So kat sini ada tak huruf yang berat? Ada. Huruf apa? Huruf lam. Kenapa? Bila kita baca lam, kita kena extend bunyi dia 2 harakat dan sedikit lebih. Maksudnya berapa harakat? Lam 6. 2 harakat sedikit lebih. Mim 6 harakat. Wah. Kita dah habis mad lazim harfi muthaqqal. Bunyi huruf yang berat. Okey, apa maksud muthaqqal? Berat. Okay, tanpa membuang masa, kita akan terus pergi kepada segmen yang kedua, iaitu istighfar dan tasbih. Dalam nota ada semua ni insya-Allah. So hari ni kita akan sama-sama beristighfar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana tak suka menghadiri majlis ilmu. Majlis ilmu tak suka, benda lain selain daripada majlis ilmu suka. Okey. Subhanallah, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11, wahai orang-orang yang beriman, apabila diminta untuk kamu memberi lapang dari tempat duduk kamu untuk orang lain, maka lapangkanlah seboleh-bolehnya supaya Allah melapangkan segala halnya untuk kamu. Dan apabila diminta kamu bangun, maka bangunlah supaya Allah meninggikan darjat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan agama dari kalangan kamu beberapa darjat. Dan ingatlah Allah maha mendalam pengetahuannya tentang apa yang kamu lakukan. Okay? Maksudnya orang yang boleh melakukan sesuatu secara ekstra, maksudnya boleh menderma, boleh buat kebaikan, boleh memberi peluang kepada orang lain, tidak pentingkan diri sendiri. Siapakah orang-orang ni? Orang-orang yang berilmu. Kalau kita tak ada ilmu, kita takut tak nak sedekah? Takut. Sebab kita tak ada ilmu bahawa semakin banyak kita memberi kepada orang lain, semakin banyak Allah beri kepada kita. Sebab kita yakin bahawa rezeki Allah Subhanahu Wa Taala, rezeki yang ada kat kita sekarang ni, semuanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita berikan kepada orang lain adalah rezeki kita sebenarnya yang kita akan bawa di hari akhirat kelak. Alhamdulillah, dalam surah At-Taubah ayat 112, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, mereka itu ialah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji Allah, yang mengembara untuk menuntut ilmu dan mengembangkan Islam, yang rukuk, yang sujud, yang berbuat kebaikan dan melarang daripada kejahatan serta yang menjaga batas-batas hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang yang beriman yang bersifat demikian. Kadang-kadang kita tanya dalam diri kita, kenapa aku tak gembira? Kenapa aku ni tak tenang? Kenapa aku ni banyak sangat masalah? Kenapa aku ni terlalu bercita-cita, angan-angan terlalu tinggi, sedangkan perbuatan tak sampai ke tahap yang sesuai dengan permintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang utamanya adalah kurang ilmu. Sebab tu bila kita nak buat baik, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tak galakkan kita terus buat baik banyak sangat. Kita ni contohnya nak berhijrah, nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala.
Jangan ambil banyak-banyak kelas, ambil satu kelas demi satu kelas, ambil jangan kelas tu yang ikut masa kita free, okey? Jangan terus berhenti kerja, cari kerja dulu, dah ada kerja baru berhenti terus. Okey, bila kita nak buat kebaikan, kita perlu membuat kebaikan secara sikit demi sikit tapi konsisten. Supaya kita tidak memaksa diri kita. Kita menjaga kita punya hati dan perasaan kita. Kita tak push diri kita, tak sakiti diri kita terlalu kuat sangat. Okey, sebab kita banyak kurangnya ilmu. Jadi bila orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dia apabila mereka cuba mengenali Allah Subhanahu Wa Taala, maka mereka kenal diri mereka. Okey, bila kita kenal siapa diri kita, kita akan jadi orang yang tenang. Sebab kita tahu aku sebenarnya tak ada apa-apa. Semuanya Allah punya. Aku kena berusaha lah sebab Allah suruh berusaha. Buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang Allah larang. Maka kita akan rasa gembira gembira atas apa sahaja yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita meskipun kita melalui satu momen yang menyakitkan. Kerana apa sahaja yang Allah berikan kepada kita pastinya ada rahmat kasih sayang Allah dalam sesuatu perkara yang kita tidak faham tapi hanya Allah Subhanahu Taala yang memahami. Yang pastinya setiap ujian itu mampu membawa kita ke syurga Allah Subhanahu Taala bila kita hadapinya dengan tabah dan sabar. Dan astaghfirullahalazim, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha ayat 114, maka maha tinggilah Allah yang menguasai seluruh alam, lagi yang benar pada segala-galanya, dan janganlah engkau wahai Muhammad tergesa-gesa membaca Al-Quran sebelum selesai dibacakan oleh Jibril kepadamu, dan berdoalah dengan berkata, wahai Tuhanku, tambahilah ilmuku. Okey, subhanallah, subhanallah. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditambahkan ilmu baginda sallallahu alaihi wasallam. Itu orang yang dijanjikan masuk syurga, yang diberikan rezeki ilmu, diberikan rezeki harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan rezeki kedudukan ketua negara dan diberikan rezeki tenaga yang banyak. Baginda sallallahu alaihi wasallam menggunakan keseluruhannya untuk mendapatkan ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak minta naikkan pangkat, beri harta yang banyak, beri tenaga yang kuat, tak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Tuhanku, tambahilah ilmu. Okey. Kenapa Allah Subhanahu Wa Taala tak suruh kita solat dulu? Allah suruh kita iqra, bacalah. Kerana sebelum melakukan sesuatu ibadah, mesti kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak solat? Kalau tak faham apa yang maksud dalam solat, macam mana nak feel, nak mendalami, tak boleh. Macam mana nak bersedekah bila kita tak tahu apa hikmah bersedekah? Maka janganlah takut nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Takut jadi baik kerana nanti kehilangan dunia. Dunia takkan hilang. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, apabila kita ni manusia ni meminta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah sangat suka mencintai orang yang meminta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan sehinggakan apabila Allah mengampunkan dosa-dosa kita, apa tanda Allah bagi darjat kat kita, meningkatkan darjat kita. Apabila Allah mengampunkan dosa-dosa hamba-hambanya, maka Allah akan berikan rezeki yang mencurah-curah seperti hujan yang turun menyimbahi bumi. Okey, dan banyak harta, banyak kekayaan akan dapat. Jadi sebelum nak dapat harta dan kekayaan, apa janji Allah yang pertama? Bertaubatlah, minta ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bertaubat, boleh ke kita taubat tiba-tiba? Kena ada ilmu. Nak kaya? Pergi belajar, cari ilmu. Apakah kelebihan menuntut ilmu? Allah Subhanahu Wa Taala akan memudahkan jalan ke syurga. Yang kedua, slide yang seterusnya, kita akan mendapat kebahagiaan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Allah suka sangat orang yang bertaubat. Dan orang yang bertaubat ni selalunya orang yang ada ilmu pasal Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kenal siapa Tuhan dia, menyebabkan dia rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan selalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah berikan harta, diberikan balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam bentuk sedekah, zakat, infak. Dan apabila diberikan, makin banyak pula harta tambah kepada dirinya. Allah mengujinya dengan kekayaan. Namun orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini adalah orang yang berilmu. Mereka tidak gentar untuk hilang. Nanti kita tengok kisah Ummu Hisham radhiyallahu anha, Ummu Hisham binti Haritha radhiyallahu anha. Dan yang ketiga, mendapat perlindungan daripada para malaikat. Malaikat suka tengok orang menuntut ilmu, dia doakan kepada Allah SWT agar Allah ampunkan dosa kita. Siapa yang dengar sekarang ni, malaikat nampak apa yang kita buat. Malaikat yang tengah tengok kita mendengar TikTok TV, terapi Al-Quran, Quran time, hadis time, semua ni yang ataupun kelas-kelas yang kita join di secara online.
mahupun secara berdepan dengan guru kita, malaikat-malaikat ni memayungkan sayapnya dan nampak kita menuntut ilmu, maka diminta ampun, sehingga ke ikan-ikan di lautan pun akan meminta ampun untuk Allah ampunkan dosa kita. Subhanallah, subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Dan syarat yang diperlukan untuk mendapat semua ini perlulah dengan niat yang betul. Kalau nak dapatkan semua ni, rezeki yang melimpah ruah, kekayaan di dunia, harta benda, anak-anak yang soleh-solehah, perlu bermula dengan niat. Niat menjadi orang berilmu ini bukanlah untuk tunjukkan orang yang kita lebih pandai daripada mereka, tak. Orang yang berilmu, semakin tinggi ilmunya, semakin senyap mulut dia, semakin tak banyak cakap. Orang yang berilmu, semakin tinggi ilmu dia, semakin menghormati orang lain. Sebab dia faham apa itu struggles. Dia faham apa itu kesakitan. Dia faham apa itu akibat daripada kesabaran. Dia faham untuk mendapatkan kejayaan ini, dia perlu menjadi orang yang rendah diri, belajar, tak putus asa. Okay, jadi apabila orang berilmu ini, bongkak riak, maksudnya dia belum berilmu. Okay, belum berilmu. Ilmu itu perlu kita dapatkan dengan niat yang betul. Niat dia apa? Supaya kita mampu untuk beribadah kepada Allah SWT, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Beribadah tu adakah solat sahaja? Tidak. Kita sekarang ni, kita tengah dengar ni pun ibadah. Kita basuh kain kerana Allah SWT, sebab Allah suka benda bersih, ibadah. Kita basuh pinggan supaya pinggan tak bersepah dekat dapur, ibadah. Kita pakai tudung kita cantik, bersih, ibadah. Kita jaga diri kita, sikat rambut kita sebab Allah bagi rambut kat kita, ibadah. So ibadah tu besar dia punya skop dia, tidaklah tersekat pada solat, sedekah semata-mata. Yang paling dekat dengan diri kita, hati kita. Jaga hati kita juga adalah satu ibadah. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang Allah mahu dia memperoleh kebaikan serta menjadi orang yang baik, maka Allah akan memberikan kefahaman agama. Allah bagi campakkan dalam hati kita suka belajar ilmu agama. Allah campakkan dalam hati kita rasa berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita dah faham agama. Allah campakkan dalam hati kita rasa malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar menjadikan kita orang yang baik. Dan untuk menjadi orang baik, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah tambahkan ilmu supaya aku tidak jadi riak, tak jadi orang takabur, orang yang humble, rendah diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepentingan ilmu ini juga diceritakan oleh ulama-ulama, iaitu para sahabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, aku merendah diri ketika menuntut ilmu, maka aku dimuliakan ketika diminta mengajarkan ilmu. Itu orang yang guru, syekh, suka belajar dengan orang. Kadang-kadang kita belajar sabar ni dengan makcik sapu sampah. Kesabaran dia tidak ada tandingannya. Dia bukan orang yang bercakap-cakap pasal sabar, dia sabar melalui kehidupan, masih tersenyum. Dan kadang-kadang kita belajar sabar ni daripada orang yang bukan title. Okay, yang pandai bercakap mengenai sabar. Mereka melaksanakan sabar dalam hidup. Abu Darda radhiyallahu anhu berkata, aku mempelajari satu masalah ilmu itu lebih aku suka daripada qiyamul lail. Okay. Ibnu Al-Mubarak radhiyallahu anhu berkata, aku hairan dengan orang yang tidak pernah menuntut ilmu. Bagaimana dia boleh mendakwa dirinya mulia sedangkan dia bencikan ilmu, tak suka masuk kelas, tak suka belajar. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, menuntut ilmu itu lebih baik daripada melakukan ibadah sunnah. Okey, bila kita menuntut ilmu, kita adalah ilmu ekstra untuk menjaga diri kita. Yang paling penting sebenarnya sahabat-sahabat, bukan jaga orang lain tau. Bukan je cari duit untuk orang lain. Yang penting jaga diri kita. Jaga diri kita, ada duit, bayar hutang. Jangan simpan dalam duit akaun banyak-banyak. Dulu waktu saya tak ada duit banyak, duit saya tinggal sikit, saya kosongkan duit saya untuk bayar hutang. Dapat gaji high, bayar hutang walaupun gaji waktu tu sikit. Sebab kita diuji kan dengan perniagaan ketika COVID-19. Allah tambahkan rezeki. Tapi kena percaya rezeki tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tambahkan rezeki tanpa kita tahu cara dia bagaimana, kita tak tahu. Sebab itu semua rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita fikir, kita jadi gila. Tapi kita kena percaya, bila kita ada duit, berikan pada yang hak. Hutang perlu bayar, anak kena sekolah, bagi makan. Jangan pandang akaun tu. Usaha. Berusaha dengan bersungguh-sungguh. Cari orang untuk belajar cara buat bisnes. Doakan Allah hantar guru yang baik. Allah Subhanahu Wa Taala dengar dan Allah akan hantar. Mungkin ini berdasarkan pengalaman saya dan keluarga saya dalam perniagaan. Bisnes jatuh tergolek, tak ada duit, kosong, semua bayar gaji pekerja. Sampai kan kita tak ada duit, kita tak ambil gaji. Tapi bila kita percaya Allah yang beri rezeki, bukan orang, bukan customer, bukan kerajaan, bukan Allah Subhanahu Wa Taala yang pemilik rezeki satu dunia, rezeki kita yang memberikan keupayaan, maka Allah akan buka pintu rezeki kita. Percayalah. Duit yang ada berikan pada yang hak. Biarpun kosong akaun, tak apa, teruskan berusaha.
dapat sikit-sikit bersyukur. Dapat sikit-sikit bersyukur. Lama-lama Allah akan bagi banyak insya-Allah. Tanpa membuang masa, kita akan pergi kepada segmen yang seterusnya, iaitu segmen wanita-wanita Islam yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Ummu Hisham binti Harithah radhiyallahu anha. Yang famous dalam kisah ni adalah bapanya Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat baik baginda sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ummu Hisham radhiyallahu anha ni dibesarkan oleh lelaki yang sangat mulia yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kenal Ummu Hisham radhiyallahu anha dan keluarganya. Apakah kelebihan Ummu Hisham radhiyallahu anha? Dia dapat melihat cahaya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dekat kerana dia adalah jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama ni kita tak jarang sebut, sedangkan nama-nama ni sahabiah ni dia sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memberi bantuan walaupun nampak kecil di mata orang, tapi impak dia sangat besar dengan perjuangan Islam. Okey, dia juga punya ingatan yang sangat kuat. Diceritakan ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah Qaf ketika solat Jumaat, dia dengar terus ingat, faham. Dia faham by heart, understand the contents, the recitation from the Prophet sallallahu alaihi wasallam by heart, melalui hatinya. Okey, seorang yang sangat bersemangat dalam mendalami agama Islam. Sebab dia jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia dekatlah dengan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapa dia ni, Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu ni, bila dia ada banyak rumah kat Madinah, setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi isterinya, maka bapa dia ni akan pindah rumah lain, bagi rumah yang dia duduk waktu tu untuk isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita tengok cerita dia. Dan seorang wanita yang sangat rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, siapa dia Ummu Hisham binti Harithah radhiyallahu anha? Bapanya Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu, seorang lelaki yang dijanjikan syurga oleh Allah, yang menyertai peperangan, yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan badannya cedera ketika diserang musuh. Ibunya Ummu Hisham radhiyallahu anha ini adalah Ummu Khalid radhiyallahu anha, seorang keluarga yang berharta, yang kaya raya di Madinah dan seorang yang berjiwa besar. Okey, siapakah keluarga Ummu Hisham radhiyallahu anha? Okey, bapa yang Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu mengahwini ibunya Ummu Khalid radhiyallahu anha. Kalau tanya siapa suami dia, dalam riwayat buku-buku saya tak ada. Jika siapa ada maklumat mengenai siapakah suami Ummu Hisham radhiyallahu anha, boleh bagi tahu. Saya cuba cari dalam jurnal, saya tak jumpa riwayat tentang suami Ummu Hisham radhiyallahu anha. Okey, ini anak adik-beradik dia. Ada yang adik-beradik dengan mak lain, ada adik-beradik dengan mak Ummu Hisham radhiyallahu anha. Abdullah, Abdul Rahman, Saudah, Amrah, Kulthum, Amatullah dan Ummu Hisham radhiyallahu anha. Teruskan. Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu ini merupakan dai pertama yang dihantar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kota Mekah untuk berdakwah ke Madinah sebelum berhijrah, sebelum umat Islam berhijrah dari kota Mekah ke Madinah. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Mus'ab bin Umair ni pergi ke Madinah. Dialah dai pertama yang mempunyai skill berdakwah yang sangat bagus. Dia hanya menyampaikan riwayat ataupun firman Allah Subhanahu wa taala dibacakan kepada penduduk di Madinah ketika itu. Dan dia juga memberitahu siapakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki yang dijanjikan kekayaan, wanita, kemewahan untuk meninggalkan agama, namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanggup dihina dan dicerca, sanggup dilayan dengan buruk oleh orang kafir Quraisy untuk mempertahankan firman Allah Subhanahu wa taala. Okey, dan bukan saja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ramai hamba-hamba yang diseksa oleh Abu Jahal ketika itu juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjuang untuk agama Islam. Satu agama yang sangat suci dan mulia, agama yang benar. Dan selepas mereka mendengar dakwah Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu, seluruh keluarga Ummu Hisham terus mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. So keluarga Ummu Hisham ni semuanya masuk Islam berkat daripada dakwah Mus'ab bin Umair. Jadi mereka ni adalah keluarga yang sangat bersemangat untuk belajar mengenai Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Harithah bin Nu'man, kita tengok siapa bapa Ummu Hisham radhiyallahu anha. Baru kita tahu macam mana Ummu Hisham radhiyallahu anha ni dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah antara lelaki Ansar yang masuk Islam.
Okey, ibunya Ja'dah bin Ubaid, ketika beliau radhiyallahu anhu memberitahu ibunya Ja'dah bin Ubaid mengenai agama yang jelas, agama yang suci, agama yang benar, firman Allah Subhanahu Wa Taala dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Ja'dah bin Ubaid ni terus menjawab panggilan Islam tu secara terus tanpa mempersoalkan. Kenapa? Kerana akhlak dan bakti Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu ini tidak berbelah bahagi. Dia menjaga ibunya dengan sangat baik. Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu ini pernah berjumpa malaikat Jibril sepanjang hayatnya sebanyak 2 kali. Yang pertama ketika perjalanan ke Banu Quraidah, Jibril menyerupai Dahyah Qalbi. Yang kedua ketika perang Hunain. Malaikat Jibril alaihissalam bertanya, siapa dia? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Harithah bin Nu'man. Kemudian Jibril alaihissalam berkata, beliau adalah salah seorang yang diberkati dengan rezeki ataupun makanan di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana kebaikan Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu dalam menjaga ibunya, berbakti kepada ibunya, menyuapkan ibu dia makan, dia menggembirakan hati ibunya. Sebelum dia nak cakap apa-apa kepada ibunya, dia akan tanya orang-orang yang lebih kenal, rapat dengan ibunya, apa yang ibunya suka. Baru dia bercakap dengan ibunya. Seorang lelaki yang sangat berhati-hati dalam menjaga perasaan dan hati ibunya. Kemudian Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu ini bapa kepada Ummu Hisham radhiyallahu anha, ini juga merupakan seorang lelaki yang hartawan. Banyak rumah-rumah, banyak tanah-tanah di Madinah dan banyak bersedekah. Diceritakan Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu mempunyai banyak rumah di Madinah, dan ketika beliau radhiyallahu anhu berhijrah ke Madinah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dari kota Mekah ke Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari selama 6 bulan. Dan Abu Ayyub Al-Ansari ni duduk sebelah rumah Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Dan Ummu Hisham radhiyallahu anha ni, anak perempuan Harithah bin Nu'man ni, dia selalu masak dan menjamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin, maka siapakah yang menyediakan rumah untuk isteri, untuk ummahatul mukminin? Harithah bin Nu'man inilah. Rumah Aisyah, rumah Saudah, rumah Zainab bin Jahash, rumah Ummu Sulaim, rumah-rumah ni, rumah-rumah isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam ni disediakan oleh inilah lelaki ni, bapa kepada Ummu Hisham radhiyallahu anha, iaitu Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Ketika Fatimah radhiyallahu anha baru kahwin dengan Ali, dia tak ada rumah. Rumah dia jauh sangat. Dia tak jumpa rumah. Rumah dia jauh daripada, dekat Madinah juga tapi jauh daripada rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak Fatimah radhiyallahu anha ni duduk dekat dengan dia. Tapi Fatimah radhiyallahu anha cakap dekat bapa dia, ya Rasulullah, mintalah dekat Harithah bin Nu'man. Lepas tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata dia malu. Dia malu sebab Harithah bin Nu'man dah bagi dia satu rumah. Dan Harithah bin Nu'man ni, dia duduk rumah tu bila Rasulullah SAW perlukan rumah, dia terus bagi, dia pindah. Lelaki yang paling banyak berpindah rumah untuk memberikan rumahnya kepada Rasulullah SAW. Dia kata tanahnya dan hartanya adalah untuk Allah SWT dan Rasulullah SAW. Dan ketika itu dia tak beritahu dekat Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu yang Fatimah ni duduk jauh. Tapi diberitahu oleh sahabat-sahabat lain, maka Harithah bin Nu'man ni radhiyallahu anhu, dia jumpa Rasulullah SAW, dia kata, aku dengar Fatimah radhiyallahu anha ni nak cari rumah dekat dengan kau ya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW kata, ya. Dia kata dia dah kosongkan dah rumah dia. Bukannya baru nak kosongkan, dah kosongkan dah rumah dia. Dia kata suruhlah Fatimah radhiyallahu anha pindah ke rumah tu, dia ada rumah lain. Dia pindah ke rumah dia yang lain. Betapa mulianya hati Harithah bin Nu'man. Dia bagi rumah dia yang paling besar. Antara rumah yang paling besar dalam Banu Najjar diberikan kepada Fatimah radhiyallahu anha dan Ali radhiyallahu anhu. Kita tak kenal kan nama lelaki ni, jarang disebut-sebut, tapi jasa dia tu sangat besar dalam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarawan Yaqut Al-Hamawi memberitahu orang pertama yang memberikan tanah dan rumahnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Harithah bin Nu'man radhiyallahu anhu. Dan Ummu Hisham radhiyallahu anha ini dapat melihat cahaya kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana beliau radhiyallahu anha duduk dekat dengan rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan dia selalu mendengar khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu join solat Jumaat. Daripada Ummu Hisham radhiyallahu anha ni kita tahu orang perempuan boleh join solat Jumaat. Okey. Kerana Ummu Hisham radhiyallahu anha ni selalu join solat Jumaat.
dan banyak mempelajari agama Islam, mendalami agama Islam, mendengar kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebab dia neighbor, okay? Dia jiran, rumah dekat-dekat saja. Okey, dan diceritakan dalam riwayat Ummu Hisham radhiyallahu anha ni mempunyai ingatan yang sangat hebat, sangat kuat. Macam mana? Benda ni terbukti. Kerana dia boleh mengingati surah Qaf, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah Qaf dalam solat Jumaat. Selalu membaca surah Qaf di dalam khutbah. Selalu membaca surah Qaf di dalam solat Aid. Okey, surah Qaf ni kita memang kena, lepas saya baca ni saya tak adalah selalunya tengok tadabbur surah Qaf, tapi sangat berminat selepas saya tahu kisah Ummu Hisham radhiyallahu anha. Sebab dia dengar dan dia dapat rasa dengan hati dia dan dia hafal terus. Memahami dan terus melekat dalam jiwanya surah Qaf, dan dia mempunyai ingatan yang luar biasa sehingga kan dia ni menghafal Quran dengan sangat cepat dan juga menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cepat dan betul dan ingat setiap perkataan. Insya-Allah tabarakallah. Semoga kita semua menjadi seperti Ummu Hisham radhiyallahu anha, ingatan yang kuat dan hati yang bersih. Orang yang hati bersih ingatan dia kuat. Ada orang tanya, Ustazah saya ni cepat lupa, saya ni hati kotor Ustazah. Tak semestinya. Okey. Setiap orang diberikan rezeki yang berbeza-beza. So kita kena bersyukur dengan apa yang kita ada. Dan kita belajar daripada orang yang lebih pandai daripada kita. Ummu Hisham radhiyallahu anha ni pencinta ilmu. Antara hadis yang menginspirasikan, memotivasikan Ummu Hisham radhiyallahu anha adalah dua hadis ni. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, orang yang menempuh perjalanan mencari ilmu, kitalah yang dengar ni, saya sebelum bercakap kena belajar. Tak boleh belajar, tak boleh bercerita suka-suka hati, ikut kita punya perasaan, tak boleh. Saya kena sampaikan apa yang ada dalam buku, bukannya sampaikan apa yang saya nak tambah, tak boleh. Mesti belajar. So kita yang belajar, yang mendengar ni belajar dan kemudian menceritakan balik kepada anak perempuan, menceritakan kepada saudara mara, belajar dan mengajar, maka orang yang menempuhi perjalanan mencari ilmu ini, Allah mudahkan baginya jalan ke syurga. Malaikat menebarkan sayapnya, tanda sangat cinta dan sangat sayang pada orang yang menuntut ilmu. Sayangkan kita semua. Malaikat, okay? Tapi niat yang kerana Allah, bukan niat untuk show off. Niat tu, aku belajar, aku dah baik, aku ikhlas ni, tangkap gambar, snap, diap kan. Kalau kita snap gambar untuk menunjukkan ada kelas ni, niat snap gambar tu pun ada cabang dia. Snap gambar untuk show off, atau kita snap gambar untuk menunjukkan pada orang ramai, aku join kelas ni sebab aku banyak benda tak tahu. So nanti ramai orang join. Niat kita tu boleh menyebarkan, boleh membuka hati orang. Okay, kalau kita niat untuk diri kita seorang-seorang, untuk show off, sampai situ je lah hidup kita, tak mengembang Okay, kita kena niat untuk contribute untuk orang lain. Dan penduduk langit memohon ampun untuk orang yang menuntut ilmu. Bayangkan sekarang ni kita tengah belajar, penduduk langit nampak kita sedang belajar dengan ikhlas untuk menjadi orang yang perempuan yang hebat, yang beriman kepada Allah SWT. Penduduk langit doakan Allah hapuskan dosa kita. Masya Allah, tabarakallah. Bayangkan penduduk langit doakan untuk kita sehingga kan ikan-ikan di lautan istighfar untuk kita. Doakan Allah ampunkan dosa-dosa kita. Ikan bukan seekor dekat dalam laut. Ikan dalam laut, brothers and sisters. Ikan dalam laut, sahabat-sahabat, banyak doa Allah ampunkan dosa kita. Ingat, apa tanda Allah tinggikan darjat manusia? Apabila Allah ampunkan dosa kita, sahabat-sahabat. Bila Allah ampunkan dosa kita, apa yang berlaku? Allah bukakan pintu rezeki kita. Allah berikan ketenangan, kekayaan, bantuan yang luar biasa. Dengan keampunan Allah, itu semua akan berlaku. Dan apabila kita menuntut ilmu, malaikat doakan kita, ikan-ikan di lautan doakan kita, dan keutamaan orang berilmu dengan ahli ibadah ibarat bulan dan bintang. Okay? Ibarat bulan dan bintang. Dan Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, maka Allah akan berikan kefahaman agama. Dan kefahaman agama ni hanya dapat diperolehi oleh orang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bermimpi, baginda SAW mendengar ayat-ayat Quran yang indah di syurga. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, ketika aku masuk ke dalam syurga, dalam mimpi, baginda SAW mendengar bacaan Al-Quran yang indah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, siapa suara tu? Kemudian baginda SAW diberitahu itulah dia Harithah bin Nu'man. Okey? Dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana menjadi seorang anak yang sangat baik dengan ibunya. Maka kita ni kenalah berusaha jadi anak yang baik untuk ibu kita. Mungkin tak sempurna, sahabat-sahabat, tapi ada progres. Berusaha. Sebelum nak jadi baik dengan orang, kena baik dengan diri sendiri dulu ya. Bila dengan diri sendiri kita tak hormati, dengan diri sendiri, maruah diri kita bagi orang campak kiri kanan, okey? Kita tak berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik.
takut untuk berhijrah, takut untuk menjadi orang yang lebih baik kan. Maka susahlah nak jadi baik dengan orang lain. Okey, kita nak jadi baik mesti untuk diri kita supaya kita jadi baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah akan jadikan kita berikan kita akhlak yang sempurna. Ingat, Al-Quran tu mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala yang menyempurnakan akhlak, yang memperbaiki akhlak. Macam mana memperbaiki akhlak? Kefahaman Al-Quran. Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diorang dengar firman Allah Subhanahu Wa Taala tu direct. Okey, direct. So dia boleh orang kata apa? Menyempurnakan akhlak. Okey, nak jadi akhlak macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalamilah Al-Quran, insya-Allah. Dan Ummu Hisham radhiyallahu anha ini juga menyertai solat Jumaat. Apa bukti dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu membaca surah Qaf dalam solat Jumaat, surah Eid, okey, Aidul Fitri, Aidul Adha. Kemudian Ummu Hisham radhiyallahu anha hafal surah Qaf melalui solat Jumaat kebanyakannya. Maka daripada situ kita tahu yang perempuan boleh solat Jumaat. Dan apa yang menyebabkan Ummu Hisham radhiyallahu anha ni dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Beliau radhiyallahu anha menyertai bait Ar-Ridwan. Okey. Iaitu kita ulang balik, cerita ni saya kena ulang banyak-banyak kali sebab dalam yang menyertai bait Ar-Ridwan ni ada 1,400 orang. Dan semua yang menyertai perjalanan melaksanakan umrah daripada Madinah ke Kota Mekah ni yang telah disekat oleh orang kafir di Hudaibiyah adalah orang yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ketika itu, ketika perjalanan mereka disekat di Hudaibiyah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghantar Uthman bin Affan untuk menjelaskan kedatangan mereka ke Kota Mekah untuk menunaikan umrah. Dan ketika itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu itu dah pulang lambat dan diberitakan gosip fitnah bahawa Uthman bin Affan radhiyallahu anhu ini telah dibunuh. Dan ketika mereka berjanji setia untuk mempertahankan, untuk membalas kekejaman membunuh Uthman bin Affan ni, tiba-tiba Arab Quraisy rasa takut dan dia membebaskan Uthman bin Affan dan menghantar Suhail bin Amr untuk berunding. Dan di dalam ayat surah Al-Fath ayat 18-19 Allah SWT berfirman, demi sesungguhnya Allah redha akan orang-orang yang beriman ketika mereka memberikan pengakuan taat setia kepadamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bawah naungan pokok yang termaklum ada di Hudaibiyah. Maka dengan itu ternyata apa yang disediakan diketahuinya akan tentang kebenaran iman dan taat setia yang ada di dalam hati mereka, lalu ia turunkan semangat tenang tenteram kepada mereka dan membalas mereka dengan kemenangan iaitu syurga yang dekat pada masa datangnya dan juga dengan banyaknya harta perampasan perang yang mereka akan dapat mengambilnya. Dan ingatlah Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Namun ada dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dalam 1,400 tu semua yang masuk syurga, ada seorang yang tidak masuk syurga, iaitu seorang hipokrit dalam baiat Ar-Ridwan. Siapa orang tu? Lelaki tu Jad bin Qais. Diceritakan Jad bin Qais ni mempunyai unta merah yang sangat mahal dan beliau merupakan seorang hipokrit. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua yang terlibat dalam perjanjian di bawah pokok ini akan masuk syurga kecuali lelaki dengan unta merah, iaitu Jad bin Qais. Kita tak tahu kisah dia. Okay, kalau nak cerita pasal kisah dia tak cukup masa dan diceritakan bahawa Abu Yazid Suhail bin Amru, iaitu lelaki yang dihantar untuk berunding perjanjian Hudaibiyah tu, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguasai Kota Mekah, Abu Yazid Suhail bin Amru ni masuk Islam. Dan diceritakan selepas menerima cahaya Islam, Abu Yazid Suhail ini setiap kali membaca Al-Quran beliau radhiyallahu anhu akan menangis terisak-isak. Okay, menangis terisak-isak kerana rasa dapat merasai kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Ramai orang ingat baca Quran ni kita takut. Tak. Kita takut nak lakukan dosa, kita takut untuk menyakiti Allah Subhanahu Wa Taala kerana cinta Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-hambanya yang sangat luar biasa. Bukannya takut. Jangan gunakan perkataan takut tu dalam konteks yang buruk. Kita terlalu sayangkan suami kita sampaikan kita takut untuk menyakiti hati dia. Faham tak? Kita sayangkan anak-anak kita sampai kita takut untuk memusnahkan masa depan dia. Dia dalam konteks cinta. Dan Abu Yazid Suhail bin Amru apabila mengenali Allah Subhanahu Wa Taala melalui kata-katanya, firman Allah Subhanahu Wa Taala, kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran, maka dia menangis terisak-isak kerana rasa terasa kasih sayang dan cinta Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Abu Yazid Suhail bin Amru pernah berkata kepada orang Quraisy, wahai orang Quraisy, kalian patut rasa malu. Kalian adalah orang terakhir yang masuk Islam
dan kalian jugalah orang yang pertama meninggalkan kumpulan yang hebat ini. Ingatlah, Islam akan menemui kejayaan. Cahayanya akan tersebar jauh seperti cahaya matahari dan bulan yang menyinari seluruh alam setiap ruang-ruang kosong. Dan berhentilah orang Quraisy. Jangan menjadi hamba Allah yang tidak bersyukur. Kau menghancurkan dirimu di dunia dan di akhirat. Begitulah dia kisah Ummu Hisham radhiyallahu anha. Okey, kita tengok siapa bapa dia, lelaki yang sangat beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, seorang lelaki yang dijanjikan rezeki di syurga. Dekat dunia dah dijanjikan rezeki, di syurga dijanjikan rezeki. Bapa dia orang yang memberikan rumah dan tanah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Ummu Hisham radhiyallahu anha ini menjadi jiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak menuntut ilmu daripada ummahatul mukminin. Banyak pergi kepada khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selalu bagi makan, masak untuk ummahatul mukminin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi saya satu susuk tubuh yang menjadi dambaan impian ramai orang, namun Allah Subhanahu Wa Taala memberikan rezeki kepada Ummu Hisham radhiyallahu anha. Seronoknya kan, seronok jiran dia di dunia dan juga jiran di syurga. Subhanallah, masya-Allah, tabarakallah. Satu impian yang ramai orang impikan, Allah berikan kepada lelaki yang berjiwa besar, iaitu Harithah bin Nu'man, seorang lelaki yang memberikan, dia kata semua harta-harta dia ni untuk Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak kali pindah rumah dan dibagi rumah, bukan rumah cikai-cikai punya, rumah yang terbaik yang dia ada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita sudah habis sesi wanita-wanita Islam yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah, tabarakallah, kita dah episod yang ke-22, okey? Ke-22. Tadi saya terangkan, bila ada masa lapang, jangan rasa sedih, jangan rasa takut. Tak ada masa lapang. Sedih sangat bila kita tak ada masa lapang dengan Al-Quran. Sedangkan kita ada masa lapang untuk scroll FB, kita berehat dengan tengok wayang, tengok movie, kita berehat dengan sedih. Okey, para sahabat dulu berehat dengan Al-Quran, berehat dengan solat tahajud. Kerana apa? Kerana pentingnya menuntut ilmu, mengenali siapa Tuhan kita. Apa yang Allah suruh kita buat dan apa yang Allah suruh kita tinggalkan. Maka dengan menuntut ilmu itu, kita akan memahami siapa Allah. Dengan memahami siapa Allah, kita akan memahami siapa diri kita. Meningkatnya kepercayaan kepada Allah, menjunjung tinggi perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kita akan meminta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, merendahkan diri. Allah akan buka. Allah suka orang yang bertaubat. Allah cintakan orang yang bertaubat sehingga kan Allah buka pintu rezekinya seluas-luasnya. Dia berikan rezeki yang banyak di dunia dan juga di akhirat. Okay. Jadi kita beristighfar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah ampunkan kita kerana tidak suka menghadiri majlis ilmu. Takut nak hadir majlis ilmu, takut hilang dunia katanya. Sedangkan dunia ini bukannya milik kita, dunia ini milik Allah Subhanahu Wa Taala. Allah boleh tarik bila-bila masa. Jangan bila dah terlambat, dah ada dekat neraka nanti, malaikat tanya, tak ada korang kat dunia ni yang ingatkan kau tentang Allah? Waktu tu kita minta Allah SWT berikan peluang untuk kita kembali ke dunia untuk jadi orang yang lebih baik, tapi dah terlambat sebab waktu tu dah ada kat depan pintu neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga Allah lindung kita daripada masuk neraka. Semoga Allah memberikan cahaya Al-Quran dalam diri kita untuk menyempurnakan akhlak kita supaya kita layak untuk masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya Allah ambil nyawa kita ketika kita sedang melakukan ibadah yang terbaik, yang Allah redha dengan kita, dan hati kita waktu tu tidak ada apa-apa kecuali kecintaan yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita telah mendengar kisah Ummu Hisham radhiyallahu anha, seorang wanita yang hebat. Okay, seorang wanita hebat yang dijanjikan syurga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa bersama saya sekali lagi pada hari Selasa ini pada pukul 11 hingga 12 tengah hari di dalam Facebook dan juga YouTube, TikTok TV, dan ramai-ramai sebar-sebarkan, ajak kawan join Soul Fitness for Women, Telegram Soul Fitness for Women, sebab dalam tu kita ada nota-nota yang kita sediakan untuk sahabat-sahabat yang menonton di Facebook dan juga YouTube, TikTok TV, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.